manusia itu melainkan wajhatun wahidatun, satu wajah sahaja. Wajhatun wahidatun, hanya satu wajah, ataupun hanya satu arah sahaja, atau satu pihak. Di sini kata pihak yang satu sahaja. Maka maka manakala berhadap kepada satu jihad, satu arah, maka keluar ia daripada yang lainnya. Maka adalah hati itu apabila berhadap ia bersatu kehendak wa ta'ala ma ja'alallahu wa ta'ala tidak jadikan kepada seorang lelaki yang tidak satu masuk perempuan. Yang menyebut lelaki sahaja tak disebut perempuan, tengok keadaannya, selalu dia akan masuk surga. Sebagaimana orang perempuan tak wajib pun masuk juga orang perempuan. Itu dalam Al-Quran. Terkadang Allah Ta'ala menyebut lelaki sahaja, maka termasuk perempuan di dalamnya. Bila Allah Ta'ala berfirman ma ja'alallahu li rajulin, rajul ni lelaki ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan pada diri seorang lelaki itu dua hati. Perempuan ni ada dua hati ke? Tak juga, satu hati dia. Habis kenapa Allah Ta'ala tak sebut? Di situ ulama tafsir mengatakan Quran itu terkadang dia sebut lelaki sahaja, tapi termasuk perempuan. Jadi bermaksud sama ada lelaki ataupun perempuan, Allah Ta'ala jadikan hanya ada satu hati. Kemudian kita kata itu semua orang tahu. Tahu ada satu. Kenapa Allah Ta'ala sebut juga ayat itu? Tuhan sebut juga. Menggambarkan bahawa supaya kita sentiasa sedar dan menyadari bahawa kita hanya ada satu hati sahaja. Allah Ta'ala tak jadikan dua hati. Yang mana kita ketahui bahawa hati kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti. Bermaksud hati kita adalah tanggungjawab kita. Hati kita adalah tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab mak ayah, bukan tanggungjawab suami, bahkan bukan tanggungjawab seorang guru sekalipun. Mereka boleh memberi nasihat, memberi kesedaran. Sekiranya orang itu tak hendak bawa hati dia, tak ada siapa pun yang boleh membantu dia. Sebab itu hati ini adalah tanggungjawab masing-masing. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesedaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesedaran tentang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang hati dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala cerita manusia itu ada satu je hati dia. Jadi kenapa Tuhan sebut benda itu? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini. Allah Ta'ala tak jadikan
dalam diri seorang lelaki atau perempuan itu dua hati. Jadi bermaksud kita ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Ke manakah kita letakkan hati kita selama mana kita hidup di dunia ini? Maka jadilah hati ini sebagai khulasah. Khulasah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu bermaksud kesimpulan diri kita ini. Kesimpulan apa dia kita kata? Khulasah. Macam mana nak terjemah khulasah ni? Ya. Khulasah bermaksud diri kita ini, kita salat, kita ke masjid, kita buat haji, kita umrah, kita sedekah, kita baca Quran, kita puasa dan sebagainya. Pelbagai ibadat yang kita lakukan, tetapi khulasah dia. Khulasah ni kesimpulan dia. Kesimpulan segala salat yang kita lakukan, segala puasa yang kita lakukan, maka kesimpulannya ada pada hati kita. Bermaksud di akhirat nanti, seolah di akhirat nanti Allah Ta'ala ambil hati kita, maka dia tahu apa yang berlaku pada seluruhnya. Hati kita ini menggambarkan seluruh ibadat kita. Itu maksudnya. Hati ini menggambarkan seluruh ibadat kita. Jadi bermaksud sekiranya hati kita ini baik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh. Nabi bersabda bahawa dalam diri manusia itu ada seketul daging dan sebagainya. Akhirnya Nabi itu adalah hati, yang mana hati itu bila baik, iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Bila dia baik, seluruh badan ini baik. Wa iza fasadat, kalau hati itu rosak, rosaklah seluruh jasad. Mungkin saja hadis itu punya dua makna. Jangan aku paham macam tu. Mungkin saja hadis itu ada dua makna. Dua makna apa? Dua makna bermaksud makna yang selalu orang syarahkan hadis itu. Hadis niat ini. Hadis yang masyhur orang dengar, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia ada seketul daging. Bila daging itu baik, baiklah seluruh jasad. Selalu orang akan syarahkan baik daging, bila hati itu baik, maka menatijahkan amalan yang baik pada tubuh badan. Selalu para ulama akan syarah sebegitu. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Bila hati itu baik, hati yang baik ini akan membaikkan tubuh badan. Bermaksud hati yang baik, maka kaki dia akan dibawa ke masjid. Hati yang baik, maka tangan dia akan bersedekah dan sebagainya. Hati yang tak baik, dia akan bawa tuan dia ke tempat maksiat dan sebagainya. Itu syarah yang disebut. Dan hadis itu juga memberi makna yang bukan makna yang sebaliknya, memberi makna yang lain sedikit, yaitu iza saluhat, bila hati itu baik. Boleh juga kita ambil hadis bermaksud hati itu baik di padang mahsyar nanti. Yang hadis pertama tadi menggambarkan bila hati itu baik, maka Tuhan dia akan bekerja melakukan ibadat yang baik. Bila hati itu baik, maka orang itu akan melakukan taat demi taat. Itu maksud hadis yang sudah disyarahkan. Hadis itu juga memberi paham yang sesuai. Bila hati itu baik, bermaksud bila itu hati itu baik di padang mahsyar nanti. Maksud di padang mahsyar nanti kita membawa hati kita. Sekiranya hati itu baik, iza saluhat, wa iza saluhat, bila dia baik, saluhal jasad kulluh. Bila dia baik, maka menggambarkan baik jasadnya. Ataupun sekiranya hati itu baik, maka menggambarkan baiklah amal jasadnya dahulu.
Tetapi kalau hati itu tidak baik, bermaksud di padang mahsyar nanti hati kita tidak baik. Oh, itu nanti kita huraikan maksud hadis hati yang tidak baik itu macam mana. Bermaksud kalau hati itu tidak baik di padang mahsyar, Masya Allah, sedangkan kita salat, sedangkan kita puasa, sedangkan kita haji, sedangkan kita sedekah, tapi boleh jadi hati kita tidak baik ketika mana di padang mahsyar. Jadi apa maksudnya? Jadi apa maksudnya? Sebab belum tentu lagi orang salat hati dia baik. Belum tentu lagi hati dia baik. Jadi bermaksud kalau hati kita tidak baik di padang mahsyar nanti menggambarkan ibadat kita itu tidak sempurna. Menggambarkan salat kita tidak sempurna. Menggambarkan ibadat kita tidak sempurna. Wa iza fasadat fasadatil jasad kullu. Bila hati itu wasak di padang mahsyar nanti wasak, menggambarkan ibadat kita wasak. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut berapa ramai orang yang salat. Nabi kata rubbal qaim. Berapa ramai orang yang salat tetapi di akhirat nanti dia tidak dapat faedah daripada salat dia, yang didapat adalah keletihan ibadat sahaja. Tak ada mendatangkan faedah. Rubbas saim, berapa ramai orang yang puasa di dunia, Nabi sebut, tetapi di akhirat nanti tidak mendapat faedah daripada puasanya kecuali dapar dan dahaga sahaja. Jadi hadis Nabi itu menggambarkan bahawa ibadat yang kita lakukan tidak mampu untuk membaikkan hati kita. Maksud sudah tentu ibadat kita ada sesuatu yang tidak sempurna yang kita lakukan. Tidak sempurna yang kita lakukan. Itu tanda, bukankah dalam kitab tasawuf membincangkan banyak perkara yang membinasakan ibadat. Ada riya, ada ujub, ada sum'ah dan sebagainya. Penyakit-penyakit hati. Yang mana penyakit-penyakit ini membinasakan ibadat kita. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang solat. Oh, kau macam sembahyang lah. Apa tak sembahyang pula? Sembahyang pun masuk neraka juga. Oh, apa payah nak cerita orang macam ni. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang puasa. Bagi orang sembahyang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka lupa daripada sembahyang. Bermaksud ulama kata meninggalkan sembahyangnya. Ulama tafsir kebanyakannya dia tidak mengatakan lalai dalam sembahyang. Wailul lil musallin ni ulama tafsir dia tak mengatakan lalai dalam sembahyang, bukan itu maksud dia. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lupa daripada sembahyangnya, bukanlah maksud dalam sembahyang kita lalai, bukan itu maksudnya. Yang sahun ini dikatakan sehingga dia meninggalkan salat dia, ataupun salat di luar waktu. Sentiasa dia salat di luar waktu. Maksud dia cuai terhadap waktu. Alladzina hum yura'un, yang mana mereka itu riya. Penyakit riya. Bermaksud ibadat-ibadat kita ini ada penyakit-penyakit. Yang mana bila ibadat ia ada penyakit, maka solat itu tidak diterima, maka tidak mendatangkan faedah kepada hati kita. Sedangkan ibadat itu akan memberi kesan yang baik terhadap hati kita. Bila kita salat dengan sempurna, maka kesempurnaan salat itu selain ditulis pahala amal, kita salat ditulis. Malaikat tulis salat kita. Maka diberikan qadar pahala yang tertentu. Itu ganjaran pahala. Kemudian selain daripada itu, dengan salat itu akan memberikan kesan pada hati kita. Secara langsung, secara segera.
Pahala ni ditulis, akhirat nanti kita ambil ganjaran dia. Ya. Tetapi yang membentuk kebaikan ibadat, masa itu juga kita dapat faedah dia. Bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ketika itu juga kita dapat faedah terhadap salat yang kita lakukan sebentar tadi. Bermaksud sekiranya salat yang kita lakukan sebentar tadi dengan penuh khusyuk, maka ketika itu akan datang kebaikan pada hati kita. Kita melakukan ibadat puasa. Bila kita melakukan ibadat puasa, malaikat catat ibadat puasa kita, maka akan ditulis pahala ganjaran yang kita akan terima di akhirat nanti. Ada yang berbentuk segera dapatan daripada puasa tadi. Dapatan segera sama ada daripada solat, sama ada daripada puasa, sama ada daripada baca Quran sendiri. Bila kita baca Quran, kita akan dapat pahala. Tulis kat buku. Bila dapat pahala, akhirat. Tetapi kita ada dapatan yang segera. Ketika kita baca Quran, ketika itu juga kita dapat faedah dia. Iaitu hati kita bertambah baik. Hati kita bertambah takwa. Itu ketika itu juga kita dapat faedah dia. Dia tak tangguh-tangguh dah. Dia tak tangguh. Faedah itu dinamakan faedah ma'nawi. Faedah ma'nawi daripada ibadat itu tak tangguh-tangguh. Habis saja kita dapat. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir. Bila kita berzikir dicatat. Kita berzikir dapat pahala nanti di akhirat. Tetapi dapatan maknawi ketika kita berzikir itu, ketika itu juga kita dapat faedah daripada zikir. Sekiranya kita berzikir dengan hadir hati, kita berzikir dengan beradab dan sebagainya, maka ketika berzikir, ketika itu juga kita dapat. Apa dapatan zikir? Salah satu dia merasai ketenangan jiwa. Jadi ketenangan jiwa ini bukan selepas zikir. Ketenangan jiwa ini ketika zikir itu. Masa itu juga kita dapat dia punya faedah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir itu akan mendatangkan ketenangan. Bila dapat tenang ketika zikir dan tak dapat tenang pun, itu ada masalah. Ada masalah. Ada satu masalah, dosa dan sebagainya. Perlu diperbaiki dengan lebih lagi hati kita sehingga tidak tenang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bila kita baca Quran, bila kita dengar Quran, akan bertambah iman kita. Wa iza tuliyat alaihi ayatuna zadathum imana. Allah Ta'ala suruh macam tu. Bermaksud faedah yang segera. Kita dengar Quran, dapat pahala. Dicatat oleh malaikat. Si fulan dengar Quran, bagi pahala dengar Quran. Ada dapatan yang segera. Ketika mana kita dengar Quran, ketika itu juga kita dapat dapatannya. Dapatan yang segera terus membaiki hati kita ketika itu. Apa dapatan dia? Allah Ta'ala sebut zadathum imana. Wa iza tuliyat alaihi ayatuna. Bila dibacakan ayat-ayat kami, itu ayat Quran. Kita dengar dengan iman, dengan kejenihan iman kita, tapi terlebih aula ayat Quran itu didengari dengan iman dan faham. Tapi dengan sekadar dengan iman itu dah memberikan faedah begitu. Berapa ramai orang tak faham bahasa Arab, tapi dia suka dengan Quran. Oh, sedap Wan faham ke? Entah, tak tahu dah. Tapi dengar tenang lah rasa pun dapat faedah kata-kata. Sebab itu terkadang orang dengar Quran tak faham pun apa kena Quran tu, tapi menitiskan air mata. Sebab dia kalam Allah. Maka ketika itu juga dapat faedah daripada pendengaran Al-Quran. Begitulah ibadat-ibadat yang lain. Bila kita melakukan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Apa yang kita dapat daripada puasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertambah takwa kamu. Bermaksud selepas Ramadan ada sesuatu yang menambah pada diri kita. Entah saya tak bertambah jam tu ya soal. Allah kata wallahu alam lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, puasa betul-betul. Nabi pun bagi panduan macam mana nak puasa yang terbaik dan sebagainya. Jaga mata, jaga lidah dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala mengatakan bila kamu puasa Ramadan, mudah-mudahan kamu dapat takwa. La'allakum tattaqun. Jadi bila kita puasa Ramadan, datang takwa masuk hati, membaikkan hati kita. Hati kita bertambah baik. Jadi solat. Jadi bermaksud di akhir nanti dikeluarkan hati kita. Kebaikan hati itu menggambarkan ibadat kita itu sempurna. Itu maksudnya. Kebaikan hati itu menggambarkan sempurna. Jadi kalau hati kita tidak baik, menggambarkan mesti ada ketidaksempurnaan pada amal ibadat kita. Maka penambahan kesempurnaan hati ini, penambahan, tambah nilai, penambahan kesempurnaan hati ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada kalangan ahli faham, laisa ahli baham. Tuan guru saya selalu dia perli. Hal anta min ahli baham atau ahli faham? Baham ni lambu. Bahimah binatang. Lebih kurang ni ba dengan fa kan. Kita ni jadi ahli faham atau ahli baham. Kalau lambu kambing tak faham. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada ahli faham. Orang yang faham maksud makna hidup. Allah Taala bagi faham makna kehidupan di dunia ini. Kenapa perlu faham? Kenapa ada faham dan Tuhan? Kenapa maksud pilih faham? Bila faham bermaksud kita akan ambil borek perkara itu. Itu maksud dia. Tahu dan Tuhan. Bukan maksud. Benda yang kita sebut bukan benda yang baru tak. Benda yang mungkin kita dah dengar lah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang faham bermaksud kita ambil borek dan perkara itu sodak dan kita letakkan benda itu yang paling penting untuk kita capai. Itu maksudnya. Kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benda itu jadi benda yang penting yang kita nak kejar. Kan orang kat dunia nak kejar macam-macam. Jadi apa yang kita nak kejar? Kesempurnaan hakiki kita. Kesempurnaan hakiki kita. Mungkin saja orang tu sangka kesempurnaan hakiki dia sehat. Macam mana tuan? Okey, berjaya. Alhamdulillah. Dah pencen 30 tahun, sehat. Gitu. Tapi berjaya saya jaga kesihatan kita. Tak apalah, bukan tak boleh. Apa kejadian tuan? Alhamdulillah. Umur 80, kambing boleh, pepok boleh, kuci boleh. Contoh lah kan. Contoh. Ada orang tak boleh. Contoh. Jadi dia fokus benda tu kan. Tak apalah. Tapi kita nak satu kesedaran yang lebih manfaat, yang bersangkut paut dengan Muslim gitu, yang bersangkut paut dengan mukmin gitu kan. Iaitu kita meyakini kehidupan kita yang lebih kekal di akhirat nanti. Kita nak kata macam mana, hujahnya cukup kuat, dalilnya cukup kuat. Tentang apa? Tentang kebaikan kita di akhirat nanti bergantung kepada kebaikan maknawi kita di dunia. Sampai kita nak tolak dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Kita nak lepas macam mana ayat Quran? Bukan di keturunan, bukan kaum kerabat, bukan darah, bukan apa lagi kita kata.
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Bermaksud yang sempurna itu adalah hati manusia itu. Maka sehingga dalam tasawuf dia bercerita tentang kemuncak sempurna. Jadi ilmu tasawuf ni bila mengupas atau berbicara, dia ambil kemuncak sempurna. Dia tak nak sikit-sikit. Jadi kita baca je, mudah-mudahan kemuncak sempurna. Kenapa kemuncak sempurna? Jadi hati ini kalau boleh, memang itu sepatutnya menumpunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumpunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malanglah hidup kita di dunia, malanglah hidup kita di dunia. Bila nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud tak kenal Allah Taala? Saya tahu Allah Taala esok, Allah Taala berkuasa, Allah Taala, bukan itu maksud di sini. Bukan itu maksud. Kenal pada sudut akidah yang asas itu, kata. Akidah yang asas itu semua orang kena ada. Mengetahui Allah Taala tu wahdaniyah, itu semua umat Islam kena tahu. Mengetahui Allah Taala itu qudrah, semua umat Islam kena tahu. Tetapi sekadar kita mengetahui Allah Taala itu wujud, tidak baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, sama', basar, kalam, sampai kaunuhu dan sebagainya. Itu juga belajar kenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu disebut sebagai akidah awam. Aqidatul awam nama dia. Oh, saya jadi awam menjadilah. Bukan itu maksud dia. Itu kita akidah awam. Ataupun kita kata ma'rifatul awam. Ma'rifatul awam. Mengetahui sifat Allah wujud, tidak baqa mukhalafatu ta'ala al-hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah sampai akhir itu juga ma'rifah, ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu dia bukan ma'rifatul awam. Ma'rifah awam, asas basic. Jadi yang dimaksudkan dalam ilmu tasawuf, kenal Allah bukan lagi berbicara terhadap sifat-sifat wajib Allah Ta'ala wujud, tidak baqa dan sebagainya. Jadi maksud ilmu tasawuf, kenal Allah bermaksud mencintai Allah. Itu maksud. Bila ilmu tasawuf berbicara tentang makrifat kepada Allah, bermaksud mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ramai orang gagal. Di situ ramai orang cuai, ihmal terhadap perkara tersebut. Bukti dia sehari-harian kita, hidup kita. Hidup kita bosakan harta kita, bosakan keluarga kita bosakan keluarga kita. Tiba-tiba mati. Apakah hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Tak mungkin. Sebagaimana kita nak besarkan Allah Taala dalam salat, sebelum salat terlalu banyak bondo yang besar dalam hati kita. Susah kita nak besarkan Allah Taala dalam salat sebegitu pantas kita kata. Sebelum salat tadi berkelahi tamak, berebut tentang roto dan sebagainya, tiba-tiba Allahu Akbar, hilang semua tadi. Tak mungkin kita kata tak silap semudah itu. Sudah pastilah sebelum salat ada proses-proses hati ini, barulah kita boleh solat dengan agak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin sebelum solat kita bergamuk-gamuk tentang roto dan sebagainya, tiba-tiba Allahu Akbar, kita Allah Taala yang besar. Rasa tak mungkin. Tak mungkin. Sebenarnya dalam hati kita yang besar banyak lagi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, harta itu besar dan sebagainya. Jadi kita kiaskanlah, kalau di luar solat
hati kita lalai, macam mana kita boleh sempurnakan hati kita sebegitu copet kita solat. Begitulah kematian kita. Kalau kehidupan kita, kehidupan yang lalai, yang dimaksudkan lalai di sini, kita bosa akan harta, bosa akan manusia, bosa akan kita punya duit dan sebagainya. Tiba-tiba dicabut malaikat maut hati kita, boleh sempurna? Mana mungkin tak boleh sempurna hati kita. Maka bawalah hati yang sebegitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Bawa. Sebab itu dikatakan ad-dinu fil khawatim. Ad-dinu fil khawatim. Ulama kata agama itu pada akhir usia. Ad-dinu fil khawatim. Nilai agama kita ini ketika mana kita nak mati. Ketika mana dicabut malaikat maut, itulah nilai diri kita. Ketika mana dicabut malaikat maut, itulah nilai diri kita. Bermaksud kalau dulu kita seorang yang soleh, bermaksud kalau dulu kita seorang yang pemurah, bermaksud kalau dulu kita orang yang zuhud dan sebagainya, tiba-tiba bila nak mati tamak pula dah. Tiba-tiba jadi tamak, maka dicabut nyawa oleh malaikat maut. Maka itulah diri kita yang sebenar. Kita adalah seorang yang tamak. Dulu dan tak tamak. Tak. Dia ambil kira ketika mati itu. Dulu saya tak kedokut. Nak mati jadi kedokut pula. Maka dikatakan nilai diri kita di sisi Allah ketika mati itu. Ad-dinu fil khawatim. Jadi kalau sebegitu, Masya Allah, sepatutnya kita ni ke arah kesempurnaan. Untuk apa? Mudah-mudahan ketika mana nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, hati kita sempurna zuhudnya. Hati kita sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sempurna cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malanglah bagi orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan hatinya tamak, hatinya hasad dan sebagainya. Malang semalang-malangnya. Menyesal semenyesal-menyesalnya. Menyesal di akhirat sakit. Nadam sakit. Mengikut qadar kelalaian, mengikut qadar dosa, maka lagi besar dia punya penyesalan dia. Kecewa, yang nama dia kecewa, menyesal ni sakit. Sebab tu orang sanggup bunuh diri. Sebab dia rasa kecewa. Dia nak hilangkan kecewa ni, dia bunuh diri. Kita kalau yang sihat ni tak sanggup kita nak bunuh diri dah. Tiba-tiba nak terjun, nak binasakan diri. Tak berani kita dah. Waras, dalam keadaan waras tak berani kita nak binasakan diri. Tetapi orang sebab kecewa tu sakit. Sakit kecewa tu. Jadi dia nak binasakan diri dia. Itu kecewa di dunia. Kecewa di akhirat lebih sakit lagi. Kecewa akhirat lebih sakit. Sebab itu akhirat dinamakan Yaumun Nadamah. Hari menyesal. Yaumun Nadamah. Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun di akhir nanti semua menyesal. Nabi kata, ya Rasulullah, orang beriman pun menyesal. Ya Rasulullah, orang beriman pun menyesal. Ahli taat menyesal. Ahli taat pun menyesal. Nabi kata, macam mana? Orang yang salat 10 rakaat menyesal kenapa tak salat 15 rakaat. Orang yang sedekah RM10 menyesal kenapa tak sedekah RM20. Yang sedekah RM20 menyesal kenapa tak sedekah RM30. Maka sentiasalah orang akan rasa menyesal keadaannya. Maka di antara kesempurnaan yang disebut di sini adalah bahawa kita telah meletakkan hati kita menghadap kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut sebelum ini, yang dimaksudkan menghadap kepada Allah adalah ingat Allah. Bila kita ingat Allah, kita menghadap ke dia. Makna menghadap Allah apa? Makna menghadap Allah, ingat Allah, kita menghadap dia. Itu maksud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadap kepada Allah bukan menghadap ke depan, hatta menghadap kiblat pun bukan bermaksud menghadap kepada Allah.
Sebab itu kalau kita menghadap ke kiblat salat tetapi hati kita tidak ingat Allah, kita tidak menghadap kepada Allah. Badan kita menghadap kiblat. Sebaliknya, kalau di luar solat kita tak ada syarat beramal ibadat menghadap kiblat. Solat syarat menghadap kiblat. Jadi kita kata dalam solat, walaupun badan orang tu menghadap kiblat, tapi tidak ingat kepada Allah, maka dia tidak menghadap kepada Allah. Sebaliknya, di luar solat dia tak menghadap kiblat pun, tetapi hatinya ingat kepada Allah, maka dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermaksud menghadap kepada Allah, bermaksud ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, darajat bermacam-macam darajat. Ya. Bermaksud kalau dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala makna zikrullah. Kalau dizahirkan oleh Allah makna zikir, maka berlumba-lumba kita untuk berzikir. Berlumba-lumba kita untuk berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab berzikir kepada Allah Taala darajat. Bermaksud kalau ramai-ramai berzikir kepada Allah, 30 orang, 40 orang berzikir. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita kata bila berzikir hati kita menghadap kepada Allah, tapi qadar menghadap tak sama. Tak sama. Oh, dah nyebut nama Allah, menghadap kepada Allah tapi tak sama. Ada orang menyebut nama Allah tapi tak berapa nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sekadarnya saja. Ada orang menyebut nama Allah, dia tahu dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi latih mengantuk dia pula soal. Lama bona pula orang ni beratib. Copek lagi. Itu dia. Maksudnya dia menyebut nama Allah dengan rasa yang jemu. Bermaksud menghadapnya tidak sempurna. Ada orang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala rasa tenang. Rasa tenang. Bermaksud hatinya menghadap dengan Allah semakin sempurna. Semakin sempurna menghadap dia. Dan menghadap Allah semakin sempurna. Ada orang bila menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala merasa bahagia, merasa lazat. Bermaksud semakin sempurna hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala maha sempurna. Allah Ta'ala maha sempurna. Bermaksud seorang hamba itu mencapai derajat apapun, maka tidak sampai kepada hakikat sebenarnya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi menghadap kepada Allah ini derajat yang tidak ada penghujungnya. Jadi kalau dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sentiasa kita ingin menambahkan penghadapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa cinta, rasa kagum, rasa agung dan sehinggalah ketika mana kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, hilang kebesaran yang lain. Bukan kita tahu depan kita ada mak, depan kita ada anak, ada isteri, depan kita ada kereta kita, depan kita ada rumah kita, depan kita ada harta kita. Kita tahu, tetapi bila kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, hilang semua kebesaran yang ada depan kita, sebab hati kita dipenuhi dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memuji orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ketika mana dia bekerja. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Allah Taala sangat-sangat mencintai orang yang rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un zikrillah. Di sana ada lelaki ataupun perempuan, tidak melalaikan mereka perniagaan mereka, jual beli mereka
mereka berjual beli disebabkan kewajipan nafkah. Tetapi hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak lalai terhadap perniagaan dia, tidak lalai terhadap dunia dia. Ini cari duit, ini kewajipan yang perlu kita cari kita kata. Jadi kesalahan kita bukan cari harta. Kesalahan kita tenggelam dalam harta itu. Itu kesalahan kita. Cari harta tak salah. Berniaga tak salah. Tapi salah bila hati kita tenggelam dalam harta itu, apakah kita redha kita mati, kita bawa segala perniagaan dalam hati kita. Masya-Allah gitu. Apakah kita redha bila kita mati, kita bawa 3 biji kereta itu dalam hati kita. Itu berbalik pula tu. Tak tahu seminggu, sebulan ngigau Kereta berbalik, setiap pagi colik tengok kereta tu. Kan? Masya Allah, apakah kita redha? Kita meninggal dunia, bawa sesuatu dalam hati kita ini. Masya Allah. Jadi bermaksud kita sebenarnya tak ada waktu. Tak ada waktu untuk kita persia-siakan. Sebab ajal kita tak tahu. Ajal tak tahu. Apakah kita sangka ajal kita 10 tahun? Nantilah. Kita siapkan betul-betul hati kita ni. Tak tahu. Kita takut kita. Apakah kita redha? Kita menghadap, nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh malaikat maut, hati kita tidak sempurna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah layak kita berada di bahagian hadapan di padang mahsyar? Layakkah kita berada di barisan hadapan padang mahsyar? Sekiranya hati kita ini tidak benar, sedangkan kita dibenarkan. Sedangkan kita dialu-alukan oleh Allah. Bukan Tuhan tutup pintu. Tuhan tak pernah tutup pintu pun. Masya Allah, teruknya kita. Allah Ta'ala tak pernah tutup pintu. Untuk datang ke hadrat dia, Allah Ta'ala tak pernah tutup pintu pun. Kita yang dogil. Kita je yang sombong. Kita saja yang tertipu dengan kebesaran dunia, makhluk dan sebagainya. Masya Allah. Allah Ta'ala sentiasa membuka pintu dia untuk datang ke hadrat dia, untuk bercinta dengan dia, untuk mengagungkan dia. Maka tidak layak kita dimuliakan di akhirat nanti, sekiranya di dunia ini kita persia-siakan waktu dan penuh dengan kebesaran harta, dunia dan sebagainya. Apakah kita layak berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tak layak gitu. Kita di ujung kita, mukmin. Tapi di ujung belakang. Sebab kita orang mukmin yang mencintai dunia. Kita orang mukmin yang mengagungkan harta. Kita duduk jauh sana. Kita bukan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sudi pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila menghadap pun kita rasa jomu dan sebagainya. Maka kalau sebegitu dia kata, maka apabila engkau ketahui yang demikian itu, maka hadapkan olehmu akan hatimu itu kepada Allah. Hadaplah kepada dia. Sebab bila kita berhadap kepada selain Allah, kita akan membelakangkan dia. Maka jauh makrifat kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita sentiasa menghadap kepada harta, menghadap kepada manusia, maka Allah Ta'ala jauhkan hati kita daripada makrifat kepada dia. Dalam arti kata, hati kita tidak mengagungkan dia, hati kita tidak mencintai dia. Nah, ambillah keagungan harta dalam hati engkau, ambil. Dia kata, kita pun suka biar kita tak tahu bahawa kita ada penyakit, dan kita tahu kita ada penyakit. Kita biarkan saja kebesaran-kebesaran. Tanda dia, bila kita menyebut nama Allah, tak ada rasa apa-apa. Itu tanda hati kita sakit. Tanda hati kita penyakit, bila menyebut nama Allah, tak ada rasa apa-apa. Apa rasa? Tak ada. Nasi Arab, nasi Arab jangan sebut. Muamang tangkuk rasa. Contohlah. Kita suka nasi Arab tu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu ciri-ciri orang beriman itu, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin itu apabila disebut kalimah Allah gemetar.
wajilat qulubuhum. Jadi gemetar ini maksud apa? Gemetar ini bermaksud kita telah melalui proses menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah tidak semudah itu. Dia melalui proses mujahadah. Hati kita sentiasa menaik kita. Janganlah ingat ke sini, ingat ke waterlah, ingat makanlah, mari sinilah. Nafsu kita menaik-naik gitu. Oh, tapi kita sabar, berzikir. Ya, sabar kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita makna Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan rasa gemetar. Jadi di antara kita ini ada ciri-ciri mukmin yang sempurna. Allah taala sebut dalam Al-Qur'an sebegitu. Innamal mu'minun, hanya saja orang mukmin. Ulama dihuraikan supaya dia jadi lembut. Hanya saja mukmin yang sempurna. Tuhan tak sebutnya itu dalam Quran. Allah Ta'ala sebut innamal mu'minun, hanya saja orang mukmin itu apabila disebut kalimat Allah ada gemetar. Habis kalau tak gemetar, entah. Tuhan kata hanya saja. Orang mukmin itu hanya saja. Sebab tu dalam bahasa Arab, innama adatu hasrin. Innama itu adat yang menghadkan satu sifat. Lain pada itu bukan. Itulah maksud dia. Tapi para ulama ni nak lembutkan sikit, jangan kita rasa takut. Hanya saja orang mukmin yang sempurna. Dia tambah gitu. Apabila disebut kalimat Allah, gemetar hatinya. Saya tak gemetar pun, tak apa. Itu untuk sempurna saja. Nak lembutkan. Oh, dia tak apalah. Biarlah. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Tapi kalau berkelahi, dan Nabi kata innamal mu'minuna ikhwatun, ayat Quran ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Habis kalau berkelahi, nak menyedapkan makna saja. Oh, kelahi itu mukmin juga, tapi mukmin yang tidak sempurna. Ya. Jadi ala kulli hal bermaksud kesalahan daripada kita disebabkan tidak menghadap kepada dia. Maka apabila engkau ketahui demikian itu, maka hadapkanlah olehmu kepada Allah. Macam mana nak hadap hati kepada Allah? Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapkanlah hati kepada Allah. Dialah kiblat yang hakiki. Dialah kiblat yang hakiki dan terlebih aula daripada kiblat Ka'bah al-Musharrafah. Terlebih aula daripada kiblat Ka'bah al-Musharrafah. Ya. Jadi kiblat al-Musharrafah itu kiblat jasad kita ketika solat. Tapi kiblat yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud tidak ada faedah dia sekiranya kita menghadap ke kiblat al-Musharrafah berbanyak solat kita. Bermaksud banyak menghadap Kaabah, bermaksud banyak solat kita. Kita banyak solat, masya-Allah, saya rajin tarawih, solat sebagai banyak ingat kepada dia. Maka bila tak banyak ingat kepada dia, hati kita berkiblatkan kepada mana? Hati kita kiblat kepada harta, hati kita berkiblat kepada dunia dan sebagainya. Hati kita tidak berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah kiblat yang hakiki. Insya-Allah. Sebab itu, bila hati kita kiblat kepada Allah yang hakiki, sebab itu menghadap kepada Allah adalah penyelesaian semua permasalahan. Menghadap kepada Allah adalah penyelesaian semua masalah. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan keseluruhan dunia ini. Allah Taala yang menjalankan keseluruhan dunia ini. Jadi kita telah menghadap kepada kiblat yang hakiki. Kita telah menghadap kepada kiblat yang hakiki. Maka selepas itu serah pada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan kehidupan kita, tetapi kita telah meletakkan hak
pada tempat yang sebenar dia. Bila hati kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dah meletakkan hak yang sebenar, maka Allah Subhanahu wa taala yang menguruskan segala-galanya di dunia ini. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya, maka itulah kepada Allah kiblatnya hakiki, dan sahkan sembahyang sirmu. Bermaksud sembahyang sir ni bermaksud sembahyang di luar sembahyang. Sembahyang di luar sembahyang lah. Ataupun ketika mana kita salat, yang dinamakan sembahyang itu apabila kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita salat, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka sir kita sembahyang. Jadi kalau kita salat tak ingat Allah, sir kita tak sembahyang, jasad kita sembahyang. Oh, dah sembahyang dah. Tapi sir, hati kita tidak salat. Hati kita tidak salat. Tubuh badan kita salat, tapi hati kita tidak salat. Allah Ta'ala tak hendak kepada jasad kita, tetapi Allah Ta'ala hendak kepada hati kita. Allah Ta'ala tak hendak kepada jasad kita. Allah Ta'ala hendak hati kita. Tapi apa yang kita lakukan, kita beri jasad kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tak beri pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan tidaklah seseorang itu kecuali mendapat sama ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 daripada salat dia. Mengikut qadar akal dia, bermaksud mengikut qadar ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat, maka dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, begitu bertasamuhnya Allah Subhanahu wa taala, begitu rahmatnya Allah, begitu bertasamuhnya Allah Subhanahu wa taala, betapa begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita tidak menghadap kepada kiblat yang hakiki, banyak kali tak batal sembahyang kita. Sedangkan dalam salat kita beralih ke kiblat Kaabah Al-Musharrafah, batal salat kita walaupun sekali. Dalam salat kita belajar bab fiqh, menghadap kiblat sepanjang masa daripada takbir sampai salam. Mesti menghadap. Kalau kita beralih seketika, batal salat kita. Walaupun orang yang tolak kita. Begitulah kita kata tegasnya dalam bab menghadap kiblat ni. Penuh. Tetapi kiblat yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia ni dogi-dogi semua. Kita ni dogi-dogil semua. Jadi Allah Taala rahmat. Sekali kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, masuk balik tak batal, Tuhan terima balik. Berpaling balik, masuk balik, 2-3 kali kita berpaling kepada kiblat hakiki yang Allah Subhanahu tak batal. Kenapa? Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya kalau kita faham kiblat yang hakiki ni yang lebih penting kita jaga daripada kiblat Kaabah Al-Musharrafah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Nabi kan sikit. Maka sahkanlah sembahyang sirmu berkekalan dengan dia. Jadi sentiasa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dan kaya daripada segala bariah. Masya-Allah kita kata. Kaya daripada segala makhluk. Kaya daripada segala makhluk. Sebagaimana para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam mengajak kita supaya ke arah kaya daripada segala makhluk. Hati kita kaya daripada segala makhluk. Mana hati kita tidak berharap kepada segala makhluk. Hati kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah, bermaksud hati kita kaya daripada segala makhluk. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam menunjukkan
kebergantung yang mutlak pada Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat Jibril nak datang tolong pun ketika itu Nabi Ibrahim tolak. Kalau kita jangankan malaikat Jibril, hantu datang pun kita sambut. Ni tak dapat nak ngubek ni dah. Imam berapa banyak imam tawar tak main, tak dapat dah. Habis adalah dukun hantu adalah. Tak kisahlah hantu lah. Yang penting dapat sembuh. Mana kita ini Nabi Ibrahim alaihissalam bukan yang datang beri pertolongan itu jin, tapi yang datang nak beri pertolongan Sayyidul Malaikah, ketua penghulu malaikat datang. Boleh juga. Tetapi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam kebergantungannya sangat penuh pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan pandangannya kepada makhluk secara total. Ketika itulah ketika nak dicampak ke dalam api Namrud itu, Nabi Ibrahim hatinya bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bergantung kepada seluruh makhluk secara total. Masya Allah, mana hatinya kaya daripada makhluk ini, memadai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala uji dia, betul ke hati Nabi Ibrahim itu bulat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka datang Jibril alaihi salam. Bermaksud kalau Nabi Ibrahim terima pelawaan Jibril, boleh, tidak masalah, tak berdosa pun. Tapi ketika itu menggambarkan gagal ujian Nabi Ibrahim tentang kesempurnaan hatinya bulat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala nak buktikan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim ini sampai pada tahap hatinya bulat bergantung kepada Allah dan kaya kepada seluruh makhluk, hatta Jibril alaihi salam. Maka bila datang Jibril, kalau Nabi Ibrahim kata ya, masa itu juga disepak tubul kayu kan. Habis padam apa gitu. Kalau ketika Jibril datang nak menghalukan, wahai Ibrahim, kalau ada apa-apa aja tak aku nak tolong, tolonglah sampai sekali sepak padam api itu, sekali hambui padam api itu. Habis itu. Tapi begitu pandangan yang sempurna Nabi Ibrahim alaihissalam, maka jawab Nabi Ibrahim, wahai Jibril, kepada engkau aku tidak berhajat. Wahai Ibrahim, apakah kau ada hajat sesuatu? Wahai Jibril, kepada engkau aku tidak berhajat. Tak payah, aku tidak berhajat. Hati aku hanya berhajat kepada Allah sahaja, katanya. Tak payah tolong, tak payah tolong. Masya Allah. Maka Jibril pula risau. Kalau berhajat kepada Allah, doalah, mintalah. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim tak minta. Derajat keyakinan dia sampai tahap tak minta. Dia orang tu kalau sampai yakin dia tak minta. Kalau tak yakin kita minta. Jadi Nabi Ibrahim kata, macam mana aku nak minta? Dia mengetahui masalah aku. Bagaimana aku nak mengadu masalah kepada Allah sedangkan dia mengetahui masalah yang aku hadapi? Jadi Nabi Ibrahim minta pun tidak, maka dia hanya menyatakan kebergantungan yang mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah bermaksud cukuplah aku Allah, senemat-nemat tempat bergantung terpulang kepada Allah. Ya Allah, engkau mengetahui apa yang berlaku. Ya Allah, engkau mengetahui di hadapan aku adalah api Namrud yang boleh membinasakan, dan engkau mengetahui segala-galanya Allah, dan terpulang kepada engkau ya Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu menyelamatkan Nabi Ibrahim. Wa qala ya naru kuni bardan wa salam. Maka Allah Taala kata kepada api itu, wahai api, jadilah engkau sejuk bardan,
Jadi ulama kata kalau Allah tak sebut salaman, kan Quran kata kunu bardan wa salaman. Wahai api, jadilah engkau bardan sejuk. Jadi ulama kata kalau Allah Taala tak sebut salaman, nescaya Nabi Ibrahim menggigil dalam api. Tapi selepas bardan salaman, wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat. Sebab kalau sebut sejuk saja menggigil kesejukan Nabi Ibrahim dalam api itu. Maka bardan wa salaman. Jadilah engkau api sejuk dan selamat. Maka Nabi Ibrahim masuk dalam api dalam keadaan nyaman. Tak kesejukan mungkin sebagainya. Jadi bermaksud ya, kebergantung yang mutlak pada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa tadi? Sehingga kaya daripada segala bariyah. Oh masya-Allah. Segala kaya daripada segala makhluk, yakni segala makhluk. Kalau yakin sebegitu, inilah keyakinan yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Sentiasa Allah taala menguji kita nak melihat setakat manakah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala letakkan di akhirat nanti duduk derajat siapa. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempurnaan kebergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.